Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan menerangkan tentang isu-isu radikalisme di Malaysia. Nama saya Ummul Mujahidah binti Dimam Akbal, nama Masjid 056683. Radikalisme ini telah wujud sejak zaman pencerahan dunia barat Renaissance. Pada zaman pertengahan, terdapat golongan Khawarij dan Sufi Zuhud yang ekstrim melalui gerakan Asasin. Radikalisme merupakan sebuah pendekatan politik yang agresif dalam menentang penindasan. Falsafah politik radikal yang diperjuangkan adalah bagi menegakkan keadilan dan membela nasib bangsa daripada ditindas secara berterusan. Bukan itu sahaja, ia adalah perjuangan yang inginkan satu perubahan secara drastik, khususnya perubahan dalam politik, sosial dan ekonomi sesebuah negara. Perjuangan radikalisme golongan radikal di tanah jajahan seperti di tanah Melayu. Perjuangan golongan ini bermatlamatkan kemerdekaan. Seterusnya, definisi isu dan isu kontemporari. Isu adalah perkara pokok atau persoalan. Isu digunakan biasanya dalam kontroversi, iaitu yang selalu ada perdebatan sama ada ia betul atau tidak. Manakala isu kontemporari ditafsirkan sebagai isu semasa yang berlaku dan ia selalu mendapat perhatian serta minat masyarakat. Tindakan segera perlu dilakukan bagi menangani isu tersebut. Definisi radikal adalah perkataan radikal itu berasal dari istilah Latin yang membawa maksud akar umbi. Secara khususnya, ia adalah semangat perjuangan yang membela masalah akar umbi masyarakat dari segi aspek politik, ekonomi dan sosial agar mendapat keadilan. Seseorang dianggap radikal apabila sikap atau idea mereka menentang apa yang diwujudkan dan dianggap normal dalam lingkungan masyarakat. Okey, definisi radikalisme akan diterangkan oleh sahabat saya, iaitu Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya atas pembentangan tadi dan saya akan menyambung pembentangan ini di bawah topik definisi radikalisme. Pemikiran radikalisme ini dapat dilihat dalam pelbagai peristiwa yang membabitkan pengucapan, tulisan dan tindakan individu ataupun kelompok yang memaparkan perbuatan yang mengandungi unsur-unsur radikal. Radikalisme ini dalam bahasa Arab disebut at-tatarruf. Dari segi bahasanya bermaksud individu atau kelompok yang ekstrim dan jauh daripada sikap tengah atau melewati batas kewajaran. Perkataan radikal dari segi terminologi bahasa berasal daripada perkataan radix yang membawa maksud akar atau akar umbi. Ia juga membawa maksud sebagai mencapai sesuatu yang jauh atau membawa fahaman politik yang ekstrim. Seterusnya, menurut Ism Dictionary mendefinisikan ism ini sebagai suatu perbuatan atau keputusan. Ia juga bermaksud suatu sistem atau pergerakan sesuatu ideologi dan kepercayaan. Seterusnya, istilah radikalisme ini digunakan bagi merujuk kepada pergerakan ideologi dan kepercayaan yang melampau sama ada dalam individu itu sendiri maupun kumpulan. Menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam buku beliau As-Sahwah Al-Islamiyah Bainal Juhud wa Tatarruf mendefinisikan radikal ini sebagai sikap melampau dalam beragama, khususnya dari segi perlakuan dan pemikiran. Topik yang seterusnya iaitu ciri-ciri radikalisme. Yang pertama, sering mendakwa kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tidak sependapat. Dan yang kedua, mempersulit agama Islam yang ringan. Dan yang ketiga, berlebihan dalam agama dan tidak kena pada tempatnya. Ciri yang keempat iaitu kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara dan emosi dalam berdakwah. Ciri-ciri dakwah seperti ini amat bertentangan dengan kesantunan dan kelembutan dakwah Rasulullah SAW. Kelima, mudah berburuk sangka terhadap orang lain yang bukan daripada golongannya. Dan yang keenam, mereka ini mudah mengkafirkan orang lain yang tidak sependapat dengannya. Mengkafirkan orang yang berbeza pandangan dengan mereka sebab mereka ini yakin bahawa pendapat mereka lah yang paling benar. Baiklah, kemudian pembentangan ini akan disambung oleh sahabat saya iaitu Syamimi Alia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya pembentang seterusnya yang bernama Nur Syamimi Alia binti Mak Daud, nombor matrik 054864. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada konsep radikalisme menurut perspektif Islam dan juga perspektif Barat.
Baiklah, apa yang membezakan antara perspektif Islam dan Barat ini adalah ia cenderung kepada suatu idea yang baru serta melakukan pemaksaan walaupun bukan secara fizikal. Akan tetapi mereka ini seolah-olah memaksa untuk menerima segala pandangan dan pendapat mereka serta doktrin ajaran mereka. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Okey, baiklah. Seterusnya, tokoh-tokoh yang membicarakan tentang radikalisme. Radikalisme adalah yang dibicarakan oleh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau telah menulis sebuah karya yang berkait dengan radikal, iaitu karya yang bertajuk Radikal, Analisis Terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemencahannya. Dalam karya tersebut, beliau menerangkan apa ciri kelompok radikal dalam beragama. Antara ciri tersebut adalah meletakkan darjatnya seperti utusan Tuhan. Jadi, golongan ini sangat susah untuk menerima pendapat orang lain, menganggap ibadah sunnah sebagai kewajiban seperti memakai seluar atas buku lali. Selain itu, mudah mengkafirkan orang lain jika berbeza pendapat. Manakala Ramlah Adam membicarakan tentang radikal, judul buku beliau yang menulis tentang radikal adalah Burhanuddin Al-Halmi, Suatu Kemelut Politik. Dalam buku tersebut, beliau menceritakan keberkesanan kepimpinan Dr. Burhanuddin sebagai seorang pemimpin parti politik yang memiliki karisma tinggi ketika memimpin parti-parti politik seperti Parti Kebangsaan Melayu Malaya dan Parti Islam se-Malaysia. Beliau juga memperlihatkan semangat kesungguhan Dr. Burhanuddin dalam memperjuangkan falsafah kebangsaan Melayu beliau, iaitu melalui konsep Melayu Raya yang mendasari perjuangan beliau dari zaman sebelum merdeka sehinggalah ke zaman selepas merdeka. Baiklah, kita masuk kepada sejarah radikalisme, yang mana idea radikalisme ini tercetus oleh golongan politik di Barat, yang mana gerakan radikal ini terjadi terutamanya di kalangan agama. Di beberapa negara Muslim, gerakan keagamaan radikal lahir pada saat proses demokrasi. Munculnya gerakan radikalisme ini adalah bertujuan untuk menegakkan hukum Islam, yang mana radikalisme ini muncul di beberapa masyarakat kerana mempunyai pelbagai alasan. Salah satunya terjadi akibat salah faham tentang agama. Gerakan radikalisme ini merupakan sasaran yang jitu bagi manusia yang memalsukan ajaran agama atau ingin mengajar agama secara menyeleweng. Radikalisme ini juga merupakan sebuah pendekatan atau aliran pemikiran yang lebih agresif menentang penindasan, yang mana ia juga merupakan aliran atau fahaman yang ingin melakukan suatu perubahan secara melampau dengan menggunakan metod kekerasan ataupun keganasan. Yang mana golongan radikalisme ini pada umumnya berfahaman takfiri yang bermaksud menyesatkan ataupun mengkafirkan umat Islam. Mereka bukan sahaja memerangi pihak Barat tetapi juga menghalalkan darah orang Islam yang bersekongkol dengan Barat dan pemimpin yang dianggap taghut. Baiklah, punca perbuatan mereka ini adalah kezaliman dan penindasan yang dilakukan oleh kuasa Barat terhadap umat Islam dan mereka ingin tampil sebagai pembela Islam. Yang mana mereka ni tidak sedar perbuatan mereka itu sebenarnya lebih memudaratkan umat Islam dan mencemarkan imej Islam sebagai agama yang aman dan damai. Oleh kerana itu, kuasa politik adalah matlamat mereka, maka mengangkat senjata dan disinonimkan dengan jihad adalah satu-satunya jalan yang merealisasikannya. Sememangnya Al-Quran dan As-Sunnah banyak menyebut mengenai jihad, namun ia tidak boleh disalahgunakan untuk menjustifikasikan keganasan yang berlawanan dengan mesej utama Islam. Seterusnya kita masuk kepada hubung kait antara radikalisme, ekstrim dan juga ekstremisme. Yang mana radikal ini ia hanya menerima satu sudut pandang tertentu yang diyakini benar terhadap kelompok lain yang dimusuhi semata-mata berdasarkan kepada prejudis dan kebencian. Sebagai contoh, mereka berbeza pandangan ataupun pendapat dengan parti yang memerintah atau sultan yang memerintah pada ketika itu. Kedua, radikalisme, yang mana radikalisme ini adalah suatu fahaman atau aliran yang inginkan pembaharuan atau perubahan sosial dan politik, yang mana ia menggunakan metod
kekerasan, keganasan dan secara paksaan. Sebagai contoh, mereka ini menentang secara agresif serta memaksa masyarakat untuk menerima segala pandangan, cadangan dan ajaran mereka. Manakala ekstrim pula adalah merupakan hal yang berkenaan kefahaman atau kepercayaan yang keterlaluan atau berlebihan. Sebagai contoh, fanatik terhadap satu pendapat dan tidak mengiktiraf pendapat yang lain. Dan yang terakhir adalah ekstremisme, yang mana ia digunakan untuk menggambarkan suatu doktrin atau sikap. Yang mana sikap yang dimaksudkan di sini adalah bentuk sikap kepada politik atau agama. Yang mana ekstrem ini juga dikaitkan dengan sikap memerlukan tindakan dengan segala cara untuk mencapai matlamat. Sebagai contoh adalah keterlaluan dalam agama. Lebih tepatnya menerapkan agama secara tegar dan keras sehingga melampaui batas keadilan. Baiklah, saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Baiklah, kita masuk kepada isu-isu radikalisme di Malaysia. Okey, di sini kami bentangkan mengenai 4 isu utama di Malaysia. Oleh itu, saya selaku pemegang isu pertama akan menjelaskan mengenai isu penglibatan rakyat Malaysia dalam gerakan ISIS. Di mana ISIS ini singkatan kepada The Islamic State of Syria and Iraq atau dikenali sebagai Daesh, adalah satu nama gerakan teroris yang mendepani abad ini. Yang mana ISIS ini bukan sahaja menentang kepada penguasaan barat yang dilihat mengancam Islam, tetapi mereka juga mengeluarkan fatwa yang menghalalkan serangan atau pembunuhan terhadap sesiapa sahaja termasuk negara, organisasi dan individu Islam yang dilihat bersekongkol dengan barat dan tidak memperjuangkan agenda Islam. Kumpulan ini telah merancang beberapa serangan di Malaysia sebelumnya dan yang terkini adalah cubaan serangan ketika upacara sambutan penutupan Sukan SEA Kuala Lumpur dan juga serangan ke atas perbarisan Hari Kebangsaan ke-60 di Dataran Merdeka. Walau bagaimanapun, rancangan ini dapat dipatahkan oleh Polis Diraja Malaysia iaitu PDRM dengan menangkap 19 lelaki yang terdiri daripada 8 warga tempatan dan 11 warga asing melalui 6 siri tangkapan. Baiklah, pelibatan rakyat Malaysia dilihat semakin bertambah dan mula berani melakukan serangan tanpa memikirkan kesalahan dan undang-undang yang dihadapi. Baiklah, ideologi ISIS yang menyerapi mereka ini tidak lagi mampu menjadikan mereka waras apabila mereka sanggup melakukan serangan ke atas orang awam yang tidak berdosa. Oleh itu, serangan dalam bentuk penyebaran ideologi atau kepercayaan ISIS ini sangat berbahaya berbanding dengan keganasan yang dilakukan. Kemungkinan tindakan keganasan boleh dikesan atau diatasi oleh pihak kuasa, namun ideologi tidak mampu dikesan, malah sukar untuk dihapuskan. Baiklah, ancaman ISIS di Malaysia hari ini adalah lebih tertumpu kepada ideologi atau propaganda dengan menyebarkan doktrin-doktrin bersifat ganas melalui media sosial. Penyebaran ideologi ini bertambah bahaya apabila mendapat sambutan rakyat Malaysia walaupun pihak berkuasa agama dan para ilmuwan agama Islam mengeluarkan pelbagai bukti kukuh penyelewengan agama yang dilakukan oleh mereka. Baiklah, ISIS ini mempercayai bahawa semua umat Islam ini wajib menyokong perjuangan mereka dan sesiapa yang tidak berbaiat menyokong atau menyertai perjuangan ini, maka ia dikira berdosa serta menjadi murtad. Selain itu, pegangan ahli ISIS ini adalah terhad kepada ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis yang menyokong perjuangan mereka sahaja, manakala mereka menolak mana-mana ayat Al-Quran ataupun hadis yang menyembelahi mereka. Oleh itu, mereka ini berpegang kepada pandangan yang keras dan juga mereka mudah mengkafirkan orang lain. Kita masuk kepada cadangan penyelesaian untuk isu pelibatan rakyat Malaysia dalam gerakan ISIS, yang mana pihak kerajaan dan para pendakwah perlu terus memainkan peranan proaktif dalam penerangan untuk menyedarkan rakyat mengenai apa itu ISIS dari segi perjuangan, matlamat dan hala tuju pendekatan pertubuhan yang bertentangan dengan Islam supaya mengurangkan penglibatan masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung, di mana ideologi ISIS ini boleh menggugat kesejahteraan masyarakat dan agama kerana mereka ini melakukan kekejaman dan keganasan atas nama agama Islam. Oleh itu, pihak kerajaan dan pihak berkuasa ini perlu membateras gerakan yang cuba merekrut rakyat Malaysia untuk menjadi pengganas, memandangkan ISIS ini mula melebarkan aktiviti merekrut ke peringkat akar umbi. Baiklah, selain memperketatkan undang-undang, rakyat perlu bersama kerajaan menolak sebaran ideologi ini dan yakin bahawa konsep wasatiyah adalah jalan terbaik untuk menjamin keamanan dan keselamatan dan juga kesejahteraan Malaysia sebagai negara yang berbilang kaum.
Selain itu, para masyarakat juga haruslah memainkan peranan masing-masing dalam membendung pemikiran radikalisme ini daripada terus merebak ke dalam pemikiran masyarakat. Yang mana kehidupan secara bersederhana dalam menjalani ketaatan dan suruhan agama mestilah seimbang kerana Islam adalah akidah yang membetulkan pemikiran, ibadah yang menyucikan hati, akhlak yang membersihkan jiwa serta undang-undang yang menegakkan keadilan dan juga adab yang menghiasi kehidupan. Oleh itu, masyarakat Malaysia juga perlu menimba ilmu agama dan memperbanyakkan bacaan, memahami ataupun menganalisis dan bertanya kepada ahli agamawan terlebih dahulu sebelum bertindak dan tidak mudah terus percaya terhadap mana-mana maklumat yang dibaca. Dan akhir sekali adalah refleksi dakwah yang mana kealpaan kita dalam memberi kefahaman kepada rakyat tentang Daesh ataupun ISIS ini akan mengakibatkan potensi terhadap penerimaan Daesh akan meningkat, terutamanya mereka yang tidak faham mengenai berkaitan agama. Yang mana kefahaman agama Islam ini adalah sangat penting untuk dijadikan benteng kerana kita boleh menilai dan mampu menimbulkan kekhawatiran terhadap perjuangan Daesh ini. Oleh itu, penilaian boleh dibuat berpandukan kepada ajaran Islam yang sebenar dan tidak secara langsung, rakyat Malaysia ini mampu menolak perjuangan ISIS tanpa melibatkan bantuan kerajaan, iaitu dengan berbekalkan kefahaman ajaran Islam yang baik cukup untuk menjadi benteng kepada penerimaan anasi-anasi luar seperti ISIS ini. Sekian sahaja daripada saya teruskan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih kepada sahabat saya sebentar tadi dan saya akan meneruskan pembentangan ini di bawah isu-isu radikalisme di Malaysia. Isu yang kedua iaitu isu berkaitan fahaman radikalisme melalui amalan takfir dalam politik di Malaysia. Yang pertama, contohnya iaitu peristiwa berkaitan pemikiran takfir dalam kalangan orang Islam. Hal ini dapat dilihat dalam laporan akhbar iaitu Haji Mustafa bin Abu Bakar dibicarakan kerana memberi syarahan agama yang mengandungi kenyataan-kenyataan seperti berikut. Yang pertama, orang-orang UMNO Islam dalam Barisan Nasional hukumnya murtad. Dan yang kedua, orang-orang UMNO dalam Barisan Nasional tidak sah dijadikan imam sembahyang. Dan yang ketiga, sembelihan orang-orang UMNO Barisan Nasional tidak boleh dimakan. Dan yang keempat, tidak sah akad nikah sekiranya juru nikah itu orang Barisan Nasional. Yang kedua, peristiwa berdarah memandi, iaitu peristiwa ini dikatakan menunjukkan betapa tegang dan memuncaknya isu takfir pada saat itu, sehingga mana pada kemuncaknya mengorbankan beberapa nyawa orang Islam sendiri. Baiklah, seterusnya peristiwa ini sebenarnya yang melibatkan seorang figur rapas yang dikenali dengan nama beliau ini iaitu Ustaz Ibrahim bin Mahmud atau lebih dikenali dengan panggilan Ustaz Ibrahim Libya. Jadi isunya dalam ini di mana ada di dalam satu kertas putih lah yang dikeluarkan oleh kerajaan pada masa itu mencatat bahawa Ibrahim Libya ini adalah seorang penceramah yang menyemai sikap terlampau di kalangan ahli PAS dan dikemukakan di sini antaranya ucapan-ucapan beliau dalam kertas putih tersebut yang mengandungi unsur-unsur yang radikal yang mudah mengkafirkan orang, mengatakan murtad kepada orang, mengatakan sembelihan mereka ini atau pemasakan mereka ini adalah haram dan tidak boleh dihadiri kenduri mereka. Jadi melalui peristiwa-peristiwa ini dan kemuncaknya ialah pertembungan dengan pihak polis yang mana akhirnya ianya meranggut nyawa 4 orang anggota polis dan 14 orang awam termasuklah Ustaz Ibrahim Libya itu sendiri yang bertindak sebagai ketua bagi pihak yang bertentangan dengan pihak polis ketika itu. Berdasarkan peristiwa yang kedua ini, betapa radikalnya fahaman sehingga menyebabkan berlakunya pertumpahan darah dan melibatkan tindakan meragut nyawa seseorang itu. Baiklah, jadi berdasarkan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan, maka boleh dilihatlah dari fenomena radikalisme yang timbul dari kalangan gerakan Islam di hampir seluruh dunia. Dan sikap memanipulasi nas-nas agama atas tujuan politiklah yang mengakibatkan timbulnya pemikiran radikalisme demi mencapai kepentingan politik sehingga timbulnya isu takfir. Dan tekanan ke atas dakwah dan para pendakwah serta menyempitkan ruang gerak kerja Islam ini, terutama amal jama'i, adalah sebab yang paling nyata yang mendoronglah
berakhirnya sikap ekstrim. Tindak balas seperti itulah yang mendorong sebagai gerakan Islam bertindak radikal dari segi ucapan malah tindakan. Jadi, takfir ini dikatakan menjadi sebab berlakunya ketegangan politik dan punca lahirnya gejala radikalisme dalam persaingan mendapatkan pengaruh dalam politik masyarakat Melayu. Antara cadangan penyelesaian yang boleh saya kemukakan berkenaan isu ini, yang pertama iaitu pendakwah mestilah menunjukkan manhaj nasihat. Manhaj nasihat ini adalah langkah alternatif yang wajar diketengahkan bagi menyelesaikan kemelut dan merungkaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Melayu. Dan yang kedua, mempertingkatkan penerbitan buku-buku dakwah dan gerakan Islam. Sebagai pendakwah, kita hendaklah memberikan sumbangan dari aspek penulisan sebagai salah satulah wasilah dakwah dengan menulis buku-buku dakwah dan gerakan Islam. Dan yang ketiga, mengambil pendekatan dakwah yang sederhana. Pendakwah yang menyertai gerakan Islam patut mengambil pendekatan dakwah yang sederhana dan bukan pendekatan menghukum. Pendekatan seperti muzakarah, hiwar dan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan dakwah dan politik perlu diwujudkan untuk mencari titik persamaan ke arah merealisasikan perpaduan ummah. Baiklah, dari refleksi dakwah, renungan dalam isu ini adalah sebagai pendakwah, kita hendaklah berdakwah dengan menggunakan pendekatan nasihat yang baik seperti mana firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 126 yang bermaksud, seluruhlah manusia ini ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka ini dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu yang lebih mengetahui siapa yang sesat daripada jalannya dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Pandangan dari perspektif dakwah adalah pendakwah ini merupakan individu yang bertanggungjawab dalam memikul amanah mendalami ilmu agama dengan disiplin ilmu yang tepat. Seterusnya, pendakwah juga bertanggungjawab memimpin masyarakat dalam memahami agama dengan betul agar tidak terpengaruh dengan doktrin fahaman radikalisme yang tidak bertepatan dengan syariat Islam. Selain isu ISIS, isu Syiah di Malaysia adalah salah satu isu radikalisme di Malaysia. Semua ajaran maupun fahaman Syiah di Malaysia adalah menyeleweng daripada pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah dan hukum syarak. Berita Harian 2011 ada menyatakan kumpulan Syiah ini dipercayai mula bertapak di Malaysia adalah kesan langsung daripada Revolusi Iran 1979 yang dieksport ke seluruh dunia dengan membawa dua agenda penting, iaitu menukar pegangan umat Islam di seluruh dunia kepada ideologi Syiah dan mengembangkan empayar Parsi khususnya di Rantau Teluk. Sekitar tahun 1996 hingga 1997, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri-Negeri di Malaysia juga Majlis Fatwa Kebangsaan memutuskan kesesatan Syiah termasuk Pulau Pinang setelah tersalah membenarkan Syiah Imamiyah dan Ja'fariyah sebelum itu. Ajaran Syiah yang diamalkan oleh pengikut di Malaysia sehingga kini adalah aliran Imam 12 ini yang bercanggah dengan ajaran Islam. Syiah mula disebarkan secara meluas melalui kunjungan rasmi dan tidak rasmi rombongan pemimpin Iran ke Malaysia, dan kunjungan itu diakhiri dengan program ceramah dan keterangan berkenaan dengan akidah dan ajaran Syiah. Ramai pelajar Malaysia turut dihantar belajar ke Iran dan bantuan beasiswa turut disediakan oleh kerajaan Iran bagi menggalakkan lebih ramai pelajar datang menuntut ilmu di Iran bagi memudahkan penyebaran dakwah Syiah dalam kalangan pelajar. Segala usaha yang dilaksanakan oleh Iran pada ketika itu tidak mendapat tentangan daripada ramai pihak disebabkan oleh fahaman ini berselindung di sebalik nama agama Islam dengan menggunakan label pencipta Ahlul Bait dan pengikut kepada anak cucu Rasulullah SAW. Terdapat beberapa cadangan untuk penyelesaian isu Syiah di Malaysia. Antaranya adalah Jabatan Agama Negeri dan Kerajaan Persekutuan perlu menyebarkan kempen menerusi pelbagai medium komunikasi bagi meningkatkan kesedaran berhubung kesesatan dan bahagia ajaran Syiah. Pihak kerajaan atau badan-badan NGO harus mengadakan program pemulihan akidah kerana orang-orang yang terlibat dengan ajaran sesat amat memerlukan kepada program pemulihan akidah.
Di Malaysia, terdapat beberapa buah pusat pemulihan akidah seperti Pusat Pemulihan Akidah Jelebu, Negeri Sembilan dan Pusat Pemulihan Akidah Ulu Yam, Selangor. Ajaran Islam yang boleh didedahkan kepada masyarakat melalui pelbagai kaedah seperti media cetak elektronik, ceramah, seminar, forum dan simposium. Bukan itu sahaja, kerajaan perlu bekerjasama dengan negara-negara Islam untuk memperkukuhkan kesatuan umat Islam. Pendakwah juga harus mendekati golongan-golongan ini supaya dakwah dapat disampaikan dengan mudah. Refleksi dakwah daripada isu Syiah di Malaysia pula adalah semua pihak harus mempunyai ilmu pengetahuan bukan sahaja terhad kepada pengetahuan am tetapi juga ilmu agama yang menjadi asas penting berkaitan tingkah laku, sikap dan juga kepercayaannya kepada Tuhan. Kedua-dua ilmu ini perlu diperkenalkan dengan betul. Dalam erti kata lain, perlu ada keseimbangan antara ilmu am dan ilmu agama. Dengan cara ini, kerangka fikiran yang seimbang dapat diwujudkan dalam diri. Selain itu, tindakan damai boleh dilakukan secara khusus untuk mengelakkan tindakan keganasan daripada berlaku. Jika ia sudah berlaku, maka tindakan ini dilakukan sebagai usaha agar tindakan tersebut tidak berlaku secara berleluasa dan dapat dihentikan. Oleh itu, salah satu cara untuk mengelakkan perkara ini iaitu pemahaman radikalisme dan tindakan keganasan daripada berlaku adalah dengan memberikan sokongan terhadap tindakan damai yang dilakukan oleh kerajaan, pertubuhan ataupun organisasi maupun individu. Baiklah, isu seterusnya akan dibahaskan oleh Aminah. Baiklah, seterusnya isu yang keempat berkenaan dengan isu-isu radikalisme di Malaysia itu isu berkaitan fahaman radikalisme, pergerakan kumpulan perjalanan mimpi yang terakhir. Dikatakan bahawa gerakan ini ataupun kumpulan ini telah ditubuhkan oleh seorang wanita yang digelar Sita An-Nur lah. Jadi pemikiran yang diterapkan oleh wanita ini melibatkan dua isu utama iaitu ajaran sesat yang menyeleweng dari ajaran Islam serta ancaman terhadap keselamatan negara. Kononnya dalam mimpi dia tu mendakwa bahawa akan berlaku Perang Dunia Ketiga bermula di Sabah dan memimpin pasukan yang mencari Imam Mahdi untuk melawan musuh. Dan jelaslah dalam dakwaan dia ini mengandungi ajaran sesat yang menyeleweng dari ajaran Islam dan mengancam keselamatan negara. Jadi menurut pakar diradikalisasi iaitu Profesor Madia Dr. Muhammad Mizan Aslam berkata, kumpulan perjalanan mimpi yang terakhir ini sudah memasuki fasa 2 daripada 4 tahap radikalisasi dan jika tiada langkah pencegahan, ajaran ini mampu menjadi kumpulan pelampau. Fasa yang pertama, indoktrinasi. Fasa ini sudah berlaku dalam ajaran perjalanan mimpi yang terakhir ini sehingga mempunyai lebih 3,000 pengikut di laman sosial iaitu di Facebook, di YouTube dan di Telegram. Dan fasa kedua iaitu migrasi. Migrasi fizikal atau perubahan minda ketaksuban. Jadi gerakan ini telah pun berada di fasa ini dan jika tidak dikawal dan dibendung boleh pergi ke fasa seterusnya iaitu fasa 3, latihan ataupun tamrin dan fasa keempat iaitu fasa operasi. Baiklah, cadangan penyelesaian bagi isu ini yang boleh saya kemukakan iaitu yang pertama, mestilah menunjukkan pendekatan dakwah melalui tarbiyah dan nasihat. Jadi, pendakwah ataupun mana-mana institusi agama hendaklah memberikan tarbiyah dan nasihat kepada mereka yang terpengaruh dengan fahaman radikalisme ini dalam kelompok ajaran sesat agar kembali bertaubat. Seterusnya, mengadakan program istijabah dan kaunseling. Selain itu, pendakwah juga dengan kerjasama institusi agama perlulah menggunakan kaedah mendidik dengan mengajukan program istijabah dan memberi kaunseling kepada mereka yang terpengaruh dengan ajaran sesat ini. Dan yang ketiga, pendekatan dakwah melalui penulisan. Kuliah agama dan khutbah hendaklah dilakukan secara berterusan sebagai usaha untuk mencegah fahaman radikalisme dalam kelompok ajaran sesat.
Baiklah, refleksi lawan bagi isu ini iaitu kita mesti tahu bahawa agama Islam adalah agama yang sejahtera dan aman serta menolak segala bentuk ataupun unsur negatif seperti fahaman radikal dan melampau yang ditunjukkan oleh sesetengah golongan ataupun kumpulan. Seperti mana firman Allah SWT dalam surah Al-Fatihah ayat 6 hingga 7 yang bermaksud, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang tersesat. Umat Islam perlulah mengikuti jalan yang lurus, iaitu jalan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada golongan yang percaya seperti para nabi, para wali, orang-orang soleh dan syuhada. Bukannya mengikuti jalan yang sesat seperti mana golongan yang menentang agama Islam dengan pelbagai cara seperti radikal dan ekstrim. Jalan yang Islam anjurkan adalah jalan tengah dalam segala perkara, baik dari segi ibadah, akidah, perilaku, hubungan sesama manusia. Seterusnya Allah SWT telah menjadikan umat Islam ini sebagai umat yang terpilih dengan ciri-ciri yang sederhana. Prinsip ajaran Islam iaitu pendekatan yang bersifat wasatiyah, iaitu bersederhana. Dan sebagai kesimpulannya, iaitu sebagai penutup dapat disimpulkan bahawa aliran pemikiran radikalisme ini dilihat semakin berleluasa dan menjadi isu kontemporari yang sering dibincangkan oleh para sarjana. Malahan isu radikalisme ini menjadi ancaman kepada kesejahteraan kehidupan bermasyarakat pada masa kini. Pemikiran radikalisme dilihat dalam pelbagai peristiwa yang membabitkan pengucapan, tulisan dan tindakan individu atau kelompok yang memaparkan unsur yang mengandungi unsur radikal secara keras dan melampau dalam beragama. Pandangan dari perspektif dakwah adalah pendakwah merupakan individu yang bertanggungjawab dalam memikul amanah mendalami ilmu agama dengan disiplin yang tepat. Seterusnya, pendakwah juga bertanggungjawab memimpin masyarakat dalam memahami agama dengan betul agar tidak terpengaruh dan doktrin fahaman radikalisme tidak bertepatan dengan syariat Islam. Selain itu, pendakwah juga hendaklah memberikan tarbiyah dan nasihat kepada mereka yang terpengaruh dengan fahaman radikalisme kepada mereka yang terlibat dengan ajaran sesat. Sekian saja pembentangan dari kumpulan kami. Kami ucapkan semoga pembentangan ini memberi manfaat kepada semua dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kami sudahkan pembentangan ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.